Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Hadis ini datang dari berbagai turuk jalan. Ada yang jalannya daripada Imam Muslim bertaraf hadis sahih, dan hadis ini juga tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah yang bertaraf hasan sahih. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama pada malam ini, dan terima kasih ya kepada pengurusan Masjid Ridwaniyah yang menjemput saya untuk menyambung kembali kuliah kita setelah kita tak bertemu lebih kurang dekat 4 bulan. Dan bila bertemu pula hari ini terpaksa mengikut normal-normal baru. Rahmati Allah, semalam pun saya di Masjid Tengku Husin, Masjid Al-Muttaqin Taman Miru, sama juga pengurusi mengingatkan kita untuk mengikuti normal-normal baru. Kerana apa tuan-tuan? Bukan kerana kita tidak bertawakal pada Allah. Betul, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Betul. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pelindung kita. Jadi kita ni ada yang kata takut kepada makhluk lebih takut daripada Allah. Ni tuan-tuan, bukan masalah itu tuan-tuan, tapi yang kita buat hari ini juga berdasarkan kepada hadis, kepada dalil yang disuruh oleh Islam. Apa dia? Menjaga maqasid syar'iyyah. Apa tu? Untuk menjaga hifzun nafs, nyawa kita daripada ancaman penyakit yang berbahaya ini insya-Allah. Dan kita lihat banyak kelonggaran yang telah diberi. Tuan-tuan rahmati Allah, terima kasih juga pada adik ya Jiwa Hyun, adik kita ni lah ya, Hoyan Jiwa. Nak sebut nama tu tergeliat lidah ya. Kerana dia membuat rakaman pada malam ini. Tuan-tuan rahmati Allah, kita lihat pengajian kita dalam kitab Silsilah Amalan Hati pada muka surat 6. Kita berhenti hari itu pada muka surat 6. Perenggan yang di atas sekali. Amal perbuatan yang lebih baik adalah yang lebih ikhlas dan lebih benar. Pernah ditanyakan kepada Fudail bin Iyad, ulama yang menyatakan penafsiran ini, bagaimanakah yang lebih ikhlas dan lebih benar itu? Beliau menjawab, sungguh amal perbuatan itu ketika sudah benar namun tidak murni, maka tidak boleh diterima. Ini tuan-tuan, kata ya Imam Fudail bin Iyad, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amalan itu kalau ianya ikhlas, okey dah, tetapi tak betul mengikut syariat sunnah, tak boleh terima. Saya ikhlas minum arak malam ni, contoh, bukan aku minum betul-betul, contoh. Saya berzina malam ni ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tak betul tuan-tuan.
Hari ni saya nak berjudi, saya bayar RM30 tikam nombor ekor. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Mana boleh cakap macam tu tuan-tuan. Saya mengumpat Pak Imam, saya mengumpat pengurusi Masjid Ridwaniyah ni, ikhlas dari hati saya. Saya mengumpat ni pasal apa? Saya ikhlas. Tak boleh apa itu. Ikhlas bukan saja ikhlas, tapi mestilah ianya sawaban. Mestilah ianya berdasarkan kepada syariat dan juga yang hukum hakam sunnah yang dibenarkan. Dan jika sudah murni namun tidak benar, maka ia juga tidak diterima. Tentera mati Allah, hatta yakuna khalisan sawaban, sehinggalah apa dia, perbuatan itu, amal perbuatan itu murni dan benar. Ikhlas dan benar, murni dan benar. Murni artinya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan benar artinya selari dengan sunnah. Hanya was-sawabu ayyakuna ala sunnah. Pertama, ayyakuna lillah, fal khalisu ayyakuna lillah. Syarat amalan kita ada dua tuan-tuan. Kalau tak diterima, lam yuqbal. Apa dia kata Qadhi Iyad ini, Fudail bin Iyad ni apa tuan-tuan? Dia mengatakan apa dia? Pertama, mestilah khalisan lillah, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, was-shawab ayyakuna ala sunnah. Benar. Apa itu benar? Perbuatan yang benar, perbuatan yang betul mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak masuk korban kan? Saya tengok di luar tadi ada banyak kategori orang dah masuk. Dia tulis lembu pertama, lembu kedua, lembu ketiga. Tapi ada masjid tuan-tuan, dia tulis nama orang tu lembu pertama, tuan-tuan. Muhammad lembu pertama, tuan-tuan. Tu yang kadang jemaah kita ni bukan dia manggil orang tu lembu, tapi dia cepat terasa hati koyak tisu, tuan-tuan. Katanya aku lembu kamu dah. Nak bagi senang, lembu pertama, takkan nak bubuh lembu tu nama lain pula. Takkan nak bubuh lembu tu nama Patricia. Tak mati Allah, kita nak masuk korban ni apa niatnya? Segan pada pengerusi. Pengerusi kata orang lain semua dah masuk korban dah, Mika je belum lagi. Bila nak masuk, kita pun segan masuk. Berat je hati. Pasal apa? 700 satu bahagian sekarang kan. Ini pun jadi gaduh tuan-tuan, antara orang yang membekalkan lembu dengan orang yang nak berkorban. Allahu Rabbi. Masyarakat pun bergaduh kadang-kadang pasal apa lembu ni mahal sangat sekarang ni, daripada 500 naik 600, lepas tu dah sekarang dah 700. Apa lembu sekarang ni makan benda yang canggih ke? Aku tengok dia makan rumput tepi jalan tu juga. Sejak zaman azali dah ada rumput ni. Pasal apa dia jadi mahal? Ni tuan-tuan, dia jadi pergaduhan dalam masyarakat. Bergaduh tu saja takut-takut dia jadi tak ikhlas dah. Walaiyazubillah. Tanya pula dengan token lembu. Token lembu tuan-tuan jawab pula macam tanyalah ustaz. Yang jual lembu ni tengok. Solat jemaah tak pergi, dia sibuk dengan lembu. Tapi bila tanya pada dia jawab macam tanyalah ustaz. Dia kata, "Aisyah leceh, takkanlah korban pun nak berkira. Ini ibadat ni, pengorbanan kita kepada Allah Ta'ala, takkan berkira." Udah kita dengar itu fatwanya tuan-tuan, kita pun rasa lemah semangat. Betul juga dengan Allah, takkan berkira. Ini untuk ibadat. Tuan-tuan rahmati Allah, pastikan kita masuk bila setuju. Ittafaqna atau ittafaqtu. Bila kita bagi tahu kepada pengerusi, saya nak masuk satu panggu itu RM700, maka tolong buang dalam hati itu perasaan yang tidak ikhlas. Sebab apa? Nak masuk korban mestilah khalisan, sawaban, ikhlas, dan perbuatan kita masuk korban ini betul mengikut sunnah Nabi yang suruh. Fasalli li rabbika wanhar. Tu ayat dia. Apa dia tuan-tuan?
hendaklah kamu bukan saja beribadah kepada Tuhanmu, tetapi hendaklah melakukan pengorbanan. Apa dia? Sacrifice. Apa dia? Ada orang rajin semayang, tuan-tuan, rajin semayang, tapi bab tadhiyah, bab pengorbanan, kata dia cukup payah, kedekut. Bunyi kuda berlari, kedekut. Semayang, Masya Allah, tuan-tuan, semayang, solat, hebat. Dahi ni hitam, bukan dia hitam, berlubang lagi, tak tahu sujud atas pun. Tapi bila mari, tuan-tuan, orang minta suruh masuk korban, suruh beri sumbangan, bagi derma pada masjid, terketok-ketok tangan ni, gede. Nak masukkan RM2, RM2 tu pun, tuan-tuan, dia rasa habis nyawa. Dia rasa rugi sesangat, rugi. Sebab itu solat itu ibadat jasadiah namanya. Solat ini, tuan-tuan, namanya ibadah jasadiah. Yang kita buat korban, kita buat sedekah, kita bagi sumbangan, kita keluarkan zakat, namanya ibadah maliyah. Ini Islam. Semata-mata ibadah jasadiah, ibadat badan sahaja, masih belum dinamakan kita ini sempurna iman. Tapi bila ada ibadat jasadiah, kita boleh rukuk, sujud, bangun solat, rajin, bagus, perfect, super. Dia mesti diiringi dengan ibadat maliyah, iaitu mengorbankan duit yang Allah bagi lebih kepada kita, tuan-tuan. Beri zakat pada orang miskin, buat benda-benda yang berfaedah, menginfakkan pada jalan Allah. Kerana apa? Ada orang solat ibadatnya nombor 1, tapi bab hati nak bagi ni tak ikhlas, kedekut, tak hidung masin dan sebagainya, tuan-tuan. Ini Islam. Sebab itu kata Qadhi Iyad ni tadi, Fudail bin Iyad ni tadi, apa kata dia, tuan-tuan? Pertama, mesti betul. Kedua, mesti ikhlas. Pertama, mesti ikhlas, terbalik. Kedua, mesti betul. Lalu dia pun membaca firman Allah Ta'ala, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat ke-18. Ayat yang ke-110. Maka barang siapa yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Tuhannya, tuan-tuan rahmati Allah, kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan ya ayyatuhan nafs mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Saya nak tanya, tuan-tuan, kalaulah kita mati malam ni, saya bukan minta tuan-tuan mati malam ini, tak minta panjang umur. Tapi kalaulah malam ini ajal tuan-tuan tiba, Allah Ta'ala ambil nyawa tuan-tuan, katalah pukul 11 sekarang. Dia tak jadi 10.59, dia tak jadi 11 1 minit, tepat 11 Allah Ta'ala ambil, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa boleh tak selamat dalam kubur ni nanti? Innal abda idza wudi'a fi qabrihi, hadis Nabi panjang. Tuan-tuan boleh jumpa dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab-kitab yang muktabar, hadis sahih ni, dalam Fathul Bari. Anak Adam itu, kata Nabi, bila mati wudi'a fi qabrih, diletakkan dalam kuburnya, didudukkan dalam kuburnya, sehingga apabila orang ni balik, tuan-tuan, hingga khutuwatis sabi'ah, hingga ke langkah yang ke-7, derapan tapak kaki itu yang ke-7, atahu malakan, datang kepadanya 2 malaikat. Yang ulama kata malaikat ini ma'ruf, dikenali sebagai known as Munkar Nakir.
Fayaqulan, kedua-duanya akan soal jawab kita, akan temuduga kita. Bayangkan tuan-tuan, saya pernah masuk temuduga nak masuk jawatan kerajaan negeri sebagai guru, yang temuduga saya lebih kurang 6 orang. Seorang tanya bahasa Arab, seorang tanya bab agama, seorang tanya bab pengetahuan am. Siapa itu menteri di Burkina Faso? Oh dah, itu aku saja reka tuan-tuan. Gua matilah dulu nak jawab. Siapa dia menteri pendidikan, siapa dia menteri kesihatan. Tak terhormati Allah, kita yang berhadapan temuduga nak masuk kerja ni pun usik. Ayuh, banyaknya tanya. Dan petua temuduga tuan-tuan tak boleh senyap, tak boleh diam. Ini kata orang yang dah lama kerja, dia kata, Syekh, kalau orang temuduga mereka jangan senyap, jawab walaupun tak betul. Petua dia tuan-tuan. Apa pandangan anda tentang jerebu? Contoh, kita tak tahu, tapi kita jawab juga. Jerebu ni mungkin disebabkan oleh banyaknya yang ngisap rokok di Kuala Kangsar, tuan-tuan. Sebab petuanya cakap, you talk only. Oh come on, jangan senyap. Senyap tak dapat kerja. Tapi tuan-tuan, apabila malaikat malakan, dua malaikat mungkar nakir ini datang, fayaqulan, kedua-duanya akan tanya. Apa dia tuan-tuan? Madza kunta taqul anir rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau an Muhammad bin Abdullah. Hei si mati, apa yang kamu tahu tentang seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah? Masya Allah tuan-tuan, banyaklah soalan dia, tapi Nabi highlightkan dalam hadis ni tuan-tuan tentang diri baginda. Kenal tak kenal? Soalan dia banyak tuan-tuan. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa ma qiblatuka. Banyak kita dah hafal dah. Ada orang bukan hafal je, dia rebus kitab talqin tu minum tuan-tuan, nak bagi hafal, nak bagi ingat. Tapi boleh ingat tak? Yang Nabi kata, ud'u, doakan kepada ahli kubur, dia sedang diuji dengan fitnah tu kubur. Apa itu fitnah kubur? Soalan mungkar nakir. Doakan kepadanya supaya apa dia? Sibat. Supaya apa dia? Supaya dia teguh. Teguh macam mana nak dapat teguh ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nak dapat teguh tuan-tuan, teguh, confident jawab soalan mungkar nakir ini, mesti ada satu sifat yang besar. Apa dia? Mutmainnah, tenang. Tenang. Apa yang kamu tahu tentang Muhammad bin Abdullah? Dengan tenang tuan-tuan kita jawab, innahu abduhu wa rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Tapi kalau kita tak tenang tuan-tuan, pasal apa jadi jiwa tak tenang ni? Solat pun celum-celam, maksiat hari tu tak habis taubat lagi, masjid pergi ngaji, karaoke pun sapu, sedekah pada masjid duit rasuah, pecah amanah. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam keadaan kita tidak tenang, kita dimatikan, maka kita tak dapat jawab soalan kubur ni. Wal-iyazubillah. Orang yang tidak tenang ni tuan-tuan, apa dia akan jawab? Dia akan kata, la adri. Marabuka la adri. Siapa Tuhanmu? Aku tak tahu. Tahukah kamu siapa itu Muhammad bin Abdullah? La adri. Aku tak tahu. Dia tahu, tapi dia tak boleh jawab tuan-tuan. Maka the simple words, perkataan yang paling mudah untuk menggambarkan resah hati dia, risau hati dia, tak tenang, tak mutmainnah ni, apa yang Nabi gambarkan dalam kubur orang yang tidak ada amalan ni tuan-tuan, tak ada sedekah jariah, tak ada ilmu yang bermanfaat, tak ada anak yang soleh, anak tak jadi soleh, jadi jahat.
Maka apa yang berlaku kepada dia dalam kubur? Dia tak tenang. Bila tak tenang, dia akan jawab paling simple, tuan-tuan, aku tak tahu. Sebab tu siapa yang temuduga dunia, bila tanya soalan temuduga, jawapan dia simple je, tak tahu. Saya pernah, tuan-tuan, temuduga seorang guru kafar. Seorang guru kafar. Saya tanya siapa nama Menteri Besar Perak masa tu. Dia boleh jawab tak tahu. Saya kata nak berkhidmat di negeri Perak, jadi guru kafar Perak, tak tahu menama Menteri Besar Perak. Apa kes? Tak tahu. Jadi bila jawab tak tahu, fail temuduga, tak dapat kerja. Kita, tuan-tuan, bila fail temuduga dengan malaikat, bukan tak dapat kerja, wa yudrabu bimitraqah. Nabi menggambarkan orang yang jawab tak tahu ni, apa yang malaikat buat dalam kubur, wa yudrab, dipukul. Dipukul dengan apa? Dengan penukul min hadid, daripada besi. Besi yang macam mana, tuan-tuan? Bukan besi yang kita tengok di dunia ni, ma'ainun ra'at. Di alam barzah, tuan-tuan, besi yang macam mana kita tak boleh gambarkan. We cannot imagine. We cannot imagine how the steel look like. Kita tak boleh nak bayangkan. Di mana kita akan dipukul di palu ni? Baina uzunai, kata Nabi, di antara kedua cuping telinga. Di mana? Tepat tandai kita ni, tuan-tuan. Masya Allah. Kita terantuk pada alang pintu pun sakit. Ya Allah, benjoi, tuan-tuan. Jenuh kita ambil tuam, bagi surut bengkok benjoi tu. Bayangkan, tuan-tuan, malaikat muka nakir palu kita dalam kubur. Tak terhormati Allah. Itu belum cerita di akhirat, baru di alam kubur. Sebab itu kata Sayyidina Osman bin Affan, bila tengok kubur dia menangis teresak-resak. Apa kata Sayyidina Osman? Sekiranya dalam kubur ini kita sudah boleh selamat daripada soalan kubur, fama ba'dahu aisar, maka urusan selepas kubur ini lebih mudah. Tapi kalau kita di dalam kubur ini sudah dipukul, dipalu, lepas ni lagi gelap masa depan, tuan-tuan. Terhormati Allah. Sebab itu kita kena beritahu kepada diri kita sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ini, tuan-tuan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan mutmainnah ni tadi, dalam keadaan peaceful, tuan-tuan, dalam keadaan tenang, li'amal amal salih, hendaklah dia membuat amal salih. Tapi amal yang macam, tuan-tuan, yang dibuat oleh Imam Fudail bin Ayyad ni tadi, apa dia? Bukan saja amal itu salih, benar, tetapi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan ada perbuatan kita itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok, tuan-tuan, kisah Abu Jahal dan Abu Lahab. Tuan-tuan baca sirah, tuan-tuan, mereka ini kalau seronok, kalau buat pesta, mereka akan menyembelih, mengorbankan ibil, unta. Kalau tuan-tuan lihat balik hadis bagaimana Nabi SAW menceritakan anak Ibnu Zabih, aku juga anak kepada bapa aku yang nak jadi macam anak Nabi Ibrahim, Ismail alaihissalam. Apa dia? Nyaris tak kena sembelih. Bagaimana jadi macam tu? Apabila bapa kepada Abdullah ni, tuan-tuan, Abu Talib ni, tuan-tuan, Abdul Muttalib ni, tuan-tuan, apa dia buat? Dia bernazar. Dia bernazar, tuan-tuan, kalau bertemu dengan telaga Zam-Zam yang sudah terkambus, maka dia akan menyembelih anak dia Abdullah
sebagaimana yang berlaku kepada cerita kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Akhirnya jumpa tuan-tuan, termakbul dia punya kehendak, lalu dia pun nak sembelih Abdullah bapa Nabi. Tapi apa kata orang pijak pandai situ? Jangan. Kita pergi jumpa berhala, kita buat macam undian anak panah. Satu nama Abdullah, satu lagi kita tulislah ghanam, kambing, atau ibil, unta. Dua anak panah. Dia letak dalam bekas tuan-tuan, dia goncang, keluar nama Abdullah, seekor unta. Sekali lagi, goncang tuan-tuan, keluar lagi nama Abdullah, 2 ekor unta. Sehinggalah jumlahnya mencecah 100 ekor unta. Allahu Rabbi. Kemudian barulah keluar nama lain, bukan nama bapa Nabi. Tuan-tuan rahmati Allah, kita lihat hari ini apabila perbuatan yang dibuat oleh Abdul Muttalib ni tuan-tuan, datuk Nabi ni bagus, dia memberikan unta, dia kaya hartawan tuan-tuan. Tapi apakah niat dia untuk menyembelih unta-unta ini? Adakah kerana Allah Ta'ala atau kerana berhala? Ni tuan-tuan. Walaupun habis duit, walaupun banyak tuan-tuan yang diberikan, tapi bukan kepada Allah, kepada berhala, maka perbuatan itu tidak diterima dalam Islam. Tuan-tuan mati Allah, kalau ada YB yang bukan Islam, dia kata nak bagi seekor unta contohnya, bukan lembu dah, bukan kerbau, unta pada Masjid Ridwaniyah ni, boleh ambil tak boleh ambil? Siapa boleh jawab? Ada YB ni nak beli raya ni, dia kata saya nak bagi Masjid Ridwaniyah ni 5 ekor unta beb, bukan lembu. Boleh ambil tak boleh ambil? Macam mana? Ambil je, korban je. Dia jadi korban tak? Dia tak jadi korban. Haji bagus, haji ni mengaji. Dia jadi sembelihan biasa. Ustaz, boleh tak kita ambil unta yang dia bagi tu, bubuh nama kita yang berkorban? Tak boleh. Pasal apa? That is not your money, your property. Dia punya duit, dia bagi. Tak boleh. Kalau tuan-tuan dah dapat pahala, duit tu daripada tuan-tuan punya. So tuan-tuan, unta yang dia bagi 5 tu nak buat apa ustaz? Sembelih makan ya. Oh, ini bukan senang tuan-tuan ya. Kisah-kisah yang macam ni, nak jaga hati ni, kita nak buat ikhlas ni bukan senang tuan-tuan rahmati Allah. Apalagi Allah SWT berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajah, yakni penghambaan dirinya kepada Allah, dan dia melakukan kebajikan. Surah Al-Baqarah ya, ayat 112. Terhormati Allah, apabila kita nak buat sesuatu, mestilah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah seorang ulama mengatakan tuan-tuan, bukan senang kita nak menjadi baik, melainkan mesti ada ikhlas dan kerana Allah Ta'ala. Orang yang tenggelam dalam benda-benda yang ikhlas ni tuan-tuan, dia akan menjadi orang yang hebat. Tuan-tuan percaya tak? Seorang ulama mengatakan, ini saya ambil kitab lain. Seorang ulama mengatakan, hasanatuka min aduwika aksaru minha min sadiqika. Kata ulama ini, apa dia? Kebaikan yang kamu dapat daripada musuh kamu lebih banyak daripada kawan kamu. Subhanallah tuan-tuan. Kebaikan mestilah kita kata datangnya daripada sahabat baik, betul tak? Macam saya dengan Cik Syarul ni, saya dapat kebaikan dia. Pasal apa? Hari ni saya datang, dia temankan saya ke Kuala ni tuan-tuan. Ada kawan bersembang, jadi saya tak mengantuk balik Karang. Nak pula dia belanja aku pula nasi goreng pula Karang tuan-tuan. Kan dapat untung tu. Tapi tuan-tuan
rahmati Allah, orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala ini, dia akan berfikir di luar kotak, out of the box. Ini hebat tuan-tuan. Macam mana dia fikir tuan-tuan? Dia kata kebaikan, kata ulama ini, daripada musuhmu lebih banyak sebenarnya daripada sahabat kamu yang baik. Qila, lalu ditanya kepada ulama ini, wa kaifa zaka ya Aba Ali? Nama ulama ini ya Aba Ali. Aba Ali dan ialah Fudail bin Iyad tadi juga. Bagaimana boleh jadi macam tu pula? Sepatutnya musuh ini tak bawa apa-apa kebaikan. Musuh mesti menjahanamkan kita. Jawab ulama ni tuan-tuan, bagaimana berfikiran di luar kotak? Qala inna sadiqaka idza zukirta baina yadayhi qala afahullah. Kawan-kawan baik kamu, apabila disebut nama kamu, mereka akan mendoakan kamu. Betul tak tuan-tuan? Semalam jumpa Ustaz Menawir, semoga Allah merahmati dia. Kawan-kawan ya. Semalam jumpa Ustaz Menawir, alhamdulillah, kalau jumpa Ustaz Menawir ni, senyuman dia itu umpama madu. Tuan-tuan, senyuman lah madu, betul tak wani? Betul tak tuan-tuan? Kalau jumpa sahabat baik, itu yang dia cakap. Wa aduka idza zukirta baina yaday yaktabuka laila wan nahar. Kata tapi musuh kamu, your enemy, yang selalu tak suka kita ni, bila ditanya tentang dirimu, yaktabuka, dia akan mengumpat kamu lail wan nahar. Betul tuan? Siang malam dia mengumpat. Ni semalam jumpa dengan Haji Karim, bukan nama sebenar. Jangan terasa pula. Haji Karim tu, aku hidaklah dengan dia, hidak. Mulut berpetar. Ada je tak kena. Dia ni nampak je serban besar, tapi kedekut. Siapa yang cakap ni kan? Orang yang tidak suka dengan kita. Dalam istilah ulama ni, Fudail bin Iyad ni mengatakan adu. Dia ni tak boleh tuan-tuan allergic dengan kita. Sebab apa? Dia memusuhi kita. Bila disebut nama kita, dia akan bercakap yang buruk. Yakta bukan ni maksud dia mengumpat kita dengan cerita yang tidak sedap didengar. Takut tuan-tuan, takut. Wa inna ma yadfa'ul miskin hasanatihi ilaika. Tapi kena ingat, bila musuh kamu ini sekali dia mengumpat, dia akan memberikan pahala yang dia dapat kepada kamu. Nampak tuan-tuan? Lepas tu tuan-tuan jangan marah. Susah. Saya kalau orang cakap buruk tentang diri saya, merah telinga tuan-tuan. Ustaz, ya, ada anak murid pengajian masjid ni. Ngapa? Dia kata ustaz cakap Inggeris tak power. Ustaz sebut istilah tak betul. Ustaz sebut patutnya exhausted. Tapi ustaz tu ustaz tak sebut. Ustaz sebut exhaust. Apa exhaust motor ke? Kita dengar ni, dia ni aku terajang, aku jumpa aku terajang. Mampu ni. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, berfikir di luar kotak, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, khalisan walillah, liwajhillah tuan-tuan, orang kutuk pun kita redha. Pasal apa? Kata Fudail bin Iyad, Allah tuan-tuan, ini suatu motivasi lah. Orang putih tiru Islam semuanya. Dia kata tuan-tuan, kalau kita redha, tak apalah, dia nak ngutuk aku, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Aku akan mendoakan supaya Allah beri hidayah kepada dia. Apa yang berlaku tuan-tuan? Yadfa'ul miskin. Qadhi Fudail bin Iyad mengatakan apa tuan-tuan? Yadfa'ul miskin. Miskin apa dia? Orang yang miskin, kesian ni, yang dok ngutuk kamu ni, apa dia? Akan memberikan pahala kepada kamu. Dia potong tuan-tuan, pahala daripada solat dia, pahala puasa dia, pahala baca Quran dia, kalau ada pahala.
Ini Nabi kata, atadruna manil muflis, tahukah kamu wahai sahabat siapa itu orang yang muflis? Al-muflisu fina man la dar'a malahu wala mata'. Kata sahabat, orang muflis itu di kalangan kami, yang kami faham tuan-tuan, yang kami faham wahai Rasulullah, apa dia? Yang tidak ada satu apa benda reta pun, tinggal selas pinggang baju je dekat diri dia. Kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, ada pun orang yang muflis di kalangan umatku. Apa dia? Mayati yaumal qiyamah, yang datang hari kiamat besok membawa pahala semayang, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa pahala-pahala ibadat-ibadat yang lain, tetapi dalam masa yang sama dia mencarut, memaki hamun orang, wasyatama haza wa qazafa azza, dia menuduh orang benda tu tak betul tapi dia tuduh benda itu fitnah, tapi fitnah ini yang dia hidupkan tuan-tuan. Wa daraba azza, dia memukul orang, menggunakan kekuatan dia untuk menzalimi orang yang lemah. Maka apa yang Allah buat tuan-tuan, diambil pahala-pahala yang dia ada, hingga dia tak ada pahala dah, diambil dosa orang yang dia zalimi ini, letak atas tengkuk dia, lalu dicampak ke dalam api neraka. Allahu Rabbi tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan, kalau orang kutuk tuan-tuan belakang-belakang, lalu ada seorang menceritakan pada tuan-tuan, tuan-tuan boleh tak jadi saranan sebagaimana yang disarankan oleh Imam Fudail bin Iyad ni tuan-tuan, agak-agak boleh tak? Tambah yang menyampaikan ni tuan-tuan dengan kening-kening terangkan, ya ni dia tambah pula ajinomoto, sos tomato. Dia ni dia cakap, oi, dia cakap mikir kopi ni, dia memang dia dengan terbeliuk-terbeliuk punya mata, berenggut-renggut, terenggut-henggut misang. Agak-agak boleh tahan tak? Kalau tuan-tuan orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, orang yang dalam hati ni nak temu dengan Allah Ta'ala ini dengan mutmainnah, jiwa yang tenang, jangan kecoh-kecoh tuan-tuan, jangan rasa susah hati. Tapi bagi tahulah kepada orang yang bawa cerita ni, apa dia tuan-tuan? Aku doakan dia itu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kata dia, apabila kamu mendengar orang ini mengumpat kamu, fala tarda idza zukira baina yadaik an taqula Allahumma ahlaku. Secara normally tuan-tuan, bila orang menyampaikan cerita kita, orang ni mengumpat kita, masyarakat ini mengutuk kita, komuniti ini menghina kita, maka apa yang kita akan doakan? Allahumma ahlaku, ya Allah Ta'ala, berikan dia ini kebinasaan, celakakan demo ni. Oh, bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Tetapi orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala ini, apa doa dia? Bal ud'ullah, dia akan berdoa kepada Allah, Allahumma aslihu, Allahumma raji' bihi. Dia akan kata, ya Allah Ta'ala, kau berikan hidayah kepadanya. Allahumma, ya Allah, kau berikan kebaikan kepadanya. Wa yakunullah yu'tika ajra ma da'auta bihi, maka Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kamu di atas doa kamu yang baik. Tuan-tuan, ada tak manusia yang hatinya baik macam ni? Tak jumpa. Saya pun tak boleh tuan-tuan, saya pun tak boleh. Kalau orang mengata saya tuan-tuan, siaplah aku mengata balik, biasanya macam tu. Tapi tuan-tuan, ada tak orang yang macam ni? Ada. Yang apabila kita sembang pasal cerita orang tentang dia, apa jawapan dia? Biarlah dia nak cakap apa pun. Bagi anak-anak tak simpan dalam hati, anak doakan dia ni dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Allah Rabbi tuan-tuan, nak jumpa orang macam ini 1 dalam 1000. Betul tak? Bukan senang. Baik. Sebab itu maksudnya dia mengikhlaskan matlamat dan amal perbuatannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan melakukan kebajikan, maksudnya mengikuti sunnah. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang kita buat
mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa satu lagi hadis tuan-tuan, apabila seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi, lalu dia berkata, dia bertanya, ya Rasulullah, inni aqifu mawaqifa uridu wajhallah, aku membuat suatu amalan yang aku inginkan balasan pahala daripada Allah. Akan tetapi dalam keadaan begitu, dalam orang kata niat nak buat macam itu, jauh di sudut hati aku terselit satu benda. Apa dia? Wa uhibbu ayyura mautini, aku terasa seronok kalau orang tahu aku buat ibadat-ibadat ni. Tengok tak? Kita buat qiyamul lail, okey dah, bagus, betul ya? Buat tahajudnya, buat tasbihnya, buat taubatnya, hajatnya, tutup dengan witir, tiap-tiap malam kita buat. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, syaitan ni datang, ni talbisul iblis ni. Syaitan ni datang suruh kita cerita pada orang amalan secretly ni, patutnya rahsia, patutnya dirahsiakan, tapi kita suka cerita pada orang. Boleh tak? Sambil tu kita pun, selalu saya sebut ya, contoh, sambil kita duduk ramai-ramai tu, kita pun pukul belakang pinggang. Sahabat tanya, apa hal? Lengung ke? Semalam berdiri tasbih tu lama sangat. Berdiri solat tasbih tu lama sangat. Bukan sujud, rukuk lama sangat. Tengok dari aku hitam, nampak hitam? Apa hal hitam tu? Langgar pokok ciku. Pokok ciku pula. Aku sujud lama benar. Ada orang suka minat. Saya ni Masjid Ridwaniyah ni banyak sumbangan saya bagi. Contoh, tu tengok apa benda Quran baru tu saya yang bagi. Bagus tuan-tuan, dia bagi untuk masjid, dia wakaf untuk masjid, dia beri akaun untuk masjid. Bagus, ibadah. Tapi tak diterima. Kenapa? Ini kata lelaki ini, wa uhibbu ayyura mautini, aku suka kalau orang puji aku. Tuan-tuan, ada tak benda ni tuan-tuan? Jaga. Ada tuan-tuan? Saya pun tuan-tuan, bila orang puji ni takut. Ustaz, kalau ustaz berceramah semua tak tidur. Takut ni. Cukup takut tuan-tuan. Takut apa? Dia jadi kembang lubang hidung ni, apa tahu orang menara tadi. Gini. Memang antara ustaz-ustaz pengajian ni, akulah yang paling hebat. Siapa tak kenal Ustaz Munawir? Yang lain tu semua makhluk. Ya, sambil bersila sujud ke bawah tuan-tuan. Pengajian. Jaga. Tuan-tuan rahmati Allah, bila kita dapat cucu, contoh buat majlis akikah, tahniah, okey, bagus. Masa bawa baby ni tuan-tuan, anak kita perempuan, menantu kita lelaki. Masa bawa baby ni tuan-tuan, jaga. Bagus dah akikah tu, sembelih kambing, buat kenduri. Sallallahu ala Muhammad, contoh. Habis tu selawat tu, marhaban ya marhaban, kampung. Sampai cucu ni nak ditahni, kita ambil tamar tu konyol-konyol nak suap dalam mulut baby ni. Masa nak bertukar tangan ni tuan-tuan, orang semua puji, Masya Allah, lawanya cucu. Rumah Allah rapai orang putih. Toknya perasan. Tengoklah siapa toknya. Habis. Awak buat akikah. Bukan senang tuan-tuan. Tengoklah siapa toknya. Toknya berapa orang Jerman, anaknya berapa orang Perancis, cucunya berapa orang Rusia. Habis. Sebab itu tuan-tuan, macam bila orang puji ni, kita kena kulhamdulillah, sebut itu. Lawanya cucu, kembalikan puji itu kepada Allah. Alhamdulillah. Boleh tak? Jangan perasan.
Oh handsome lah, memang handsome. Bapa aku lagi handsome, tu belum tok aku lagi. Dan datuk kepada datuk aku, dan datuk kepada datuk kepada datuk aku lagi. Ni bongkok 7 keturunan tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang kita nak dapat membuat kebajikan mengikut sunnah dan kerana Allah Ta'ala. Dan yang terakhir tuan-tuan, orang yang menginginkan wajah Allah SWT, hendaklah dia bergembira dengan pahala yang akan diperolehinya. Wasbir nafsaka, firman Allah, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashi yuriduna wajhahu. Ya, apa dia tuan-tuan Allah? Yuriduna wajhahu, ya. Apa dia? Iaitulah, dan sabarkanlah dirimu untuk bersama dengan orang-orang yang sentiasa berdoa. Boleh tuan ya? Doa, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong dengan sabar dan berdoa. Bukan senang. Surah Baqarah. Bukan senang tuan-tuan. Apabila kita diuji dengan musibah tuan-tuan, itu tanda Allah nak uji kita, beri kebaikan kepada kita. Boleh tak kita sabar tuan-tuan? Susah. Rumah terbakar, Allahu Rabbi tuan-tuan. Di Manjui hari itu ada seorang rumah anak murid pengajian terbakar. Dicerita oleh jiran dia, ustaz, bila rumah ni terbakar sebab aircon wiring aircon tu dah lama, dia terbakar, habis ustaz, tak boleh selamatkan apa pun, selai sepinggang je tinggal. Bila jiran-jiran duduk sebelah dia, tanya dia, khabar dia, mengucapkan takziah, mengucapkan rasa simpati, apa jawab hamba Allah ni tuan-tuan, perempuannya? Apa jawabnya? Dia kata, alhamdulillah selama ni Allah dah bagi banyak pada aku. Allah, bukan senang tuan-tuan. Bukan senang nak dapat lafaz yang macam ni. Allahu Akbar, kata dia, Allah Ta'ala selama ini dah bagi banyak kepada aku. Hari ni Allah nak ambil balik, apa salahnya? Allahu Rabbi tuan-tuan. Kalau kena batang hidung kita tuan-tuan, boleh tak keluar lafaz ni? Susah. Ayo yengga nak tenggere yengga. Kita tuan-tuan, jangan marah. Faham ke tu? Nak tidur mana lah malam ni weh? Punya banyak rumah aku juga terbakar, nampak? Dia ada rasa tak puas hati. Dalam banyak-banyak rumah lain tak terbakar, rumah aku yang terbakar. Bukan senang tuan-tuan nak dapat hati yang bersih macam ini. Safi disebut tadi, hati yang bersih, hati yang tidak bersangka buruk dengan Allah Ta'ala ni bukan senang. Innal ladzina amanu idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya orang yang ditimpa musibah ini, motivasi dia apa tuan-tuan? Kita ni datang daripada Allah. Anak mati lemah 3 orang tuan-tuan, 3 orang sekaligus mati lemah. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dia? Kita ni datang daripada Allah. Anak ni Allah Ta'ala pinjamkan sahaja tuan-tuan, Allah punya, dan ada masa sampai masa Allah ambil balik. Boleh tak tuan-tuan cakap macam tu? Reta ni tuan-tuan, Allah bagi lama dah. Kita rumah besar kaya tuan-tuan, tiba-tiba terbakar. Boleh tak tuan-tuan keluar daripada mulut kita, from our mouth, can we speak like this? Ini semua hak Allah. Sampai masa Allah ambil balik tuan-tuan, saya pun tak sampai ke peringkat itu. Masya Allah. Naik motor nak pergi Pekan, Ipoh. Ingat nak pergi dekat kedai dekat-dekat je. Daripada rumah ke Pekan Ipoh tuan-tuan 15 km contoh. Dalam perjalanan nak pergi Pekan Ipoh, tengah-tengah jalan ni tuan-tuan, baru 3 km, pom, meletup tayar belakang. Masa nolak motor ni, malaikat ni Allah perintahkan dengar apa yang keluar daripada mulut hamba-Ku yang diuji.
Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tolak motor tu sebab alhamdulillah, alhamdulillah. Pernah dengar tak orang nolak motor alhamdulillah, tuan-tuan? Ada dengar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasal apa? Dia bersangka baik, positive thinking kepada Allah. Kenapa? Kerana nasib baik tayar yang pecah. Kalau kepala aku yang pecah. Tapi kalau tuan-tuan sambil nolak motor tu sebut haram jadah, haram jadah, jangan marah. Ini le time nak pecah tayar pun. Aduh, paku ni pun bodoh. Paku pun bodoh, tuan-tuan. Kalau paku tu boleh bercakap, paku tu cakap kamu lah yang bodoh. Langgu aku pasal apa? Bukan senang, tuan-tuan. Nak dapat hamba Allah yang dapat pahala, yang boleh bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan mutmainnah, jiwa yang tenang, ini bukan senang, tuan-tuan. Sebab itu kita lihat pada ayat surah Al-Kahfi ayat 28 ni, tuan-tuan. Dia kata kepada kita, sabarkanlah dirimu untuk bersama orang-orang yang sentiasa berdoa. Ya, doa, tuan-tuan. Kalau kita diuji, doa, ya Allah Tuhan, agar digantikan, ya, akhlifli, digantikan kehilangan aku ni dengan yang lebih baik. Allahumma ya Allah, musibah yang aku dapat ini kau berikan pahala yang banyak. Ni tuan-tuan, mudah-mudahan begitulah kita punya lafaznya, jangan marah. Dan hendaklah kita berdoa, beribadah pada Tuhannya di setiap pagi dan petang dengan mengharapkan wajahnya. Tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi. Kerana apa? Kita termasuk dalam golongan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, tuan, ya? Semalam saya mengajar kitab psikologi, ya, akhlak Nabi SAW menurut Imam Bukhari dan Muslim. Apabila Ummu Harisah, ibu kepada Harisah, seorang sahabat Nabi, pada peperangan Badar, tuan-tuan, belum mula perang lagi, perang belum start lagi, tengah mengatur posisi ni, tuan-tuan, position ini, tiba-tiba datang satu panah, sahmun gharbin, disebut saham gharab. Apa maknanya? Panah yang tak tahu daripada mana datang, kena pada dia, meninggal di situ. Datang ibu Harisah ini, Ummu Harisah ini datang kepada Nabi, lalu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, di mana Harisah ni? Adakah ia berada dalam syurga sebab mati hari ini? Kalau dia tidak berada dalam syurga, aku akan toyok, aku akan meratap di atas kematiannya. Nabi tegur Ummu Harisah. Nabi kata, sesungguhnya anak kamu ini, inna ibnaka, anak kamu wahai Ummu Harisah, fi jannatil firdaus, tempatnya di syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi, iaitulah syurga Firdaus. Tuan-tuan, kita doa, tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat syurga Firdaus, ya, kita dapat, orang kata, balasan syurga di atas amalan yang kita buat. Syarat amalan ini, tuan-tuan, mestilah betul dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Saya ulang balik, jangan semata-mata betul tapi tak ikhlas, dan jangan ikhlas tapi tak betul. Dua benda ni, two combination ni, tuan-tuan, dua kombinasi ni kena ada. Betul kerana Allah Ta'ala, jangan betul bukan kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tidak betul, mesti betul dan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, perbetulkanlah niat tuan-tuan datang pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi di sisi Allah, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Bila kita doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.